Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tajuk sesi TikTok Apek petang ini 6.14 hari Sabtu, bertajuk tentang strategi agamawan. Ini antara tema fikir Apek yang penting, iaitu bagaimana agama itu ditunggang oleh golongan manusia yang bertujuan untuk menghindar manusia lain daripada sampai kepada kebenaran, iaitu ketuhanan, tauhid dan sebagainya. Kita boleh lihat agama secara umum, tapi sebelum itu mari kita tafakur tentang diri kita itu sendiri. Cuba tanya diri sendiri, apa agama saya? Lepas itu tanya soalan, dari mana saya dapat agama itu? Kebanyakan daripada kita akan ikut agama orang tua kita. Contohnya, kalau seorang yang daripada agama keluarga Zoroastrian di Iran Parsi kuno, sampai sekarang ada lagi sekelintir, dia besar kemungkinan dan selalunya akan ikut agama Zoroastrian ibu bapanya. Kalau seorang lahir dalam keluarga Punjabi atau Bengali atau Sikh, akan juga didapati mengikuti agama orang tuanya. Jika seorang lahir dalam keluarga yang menyembah Tok Pekong atau Tokong, dia juga akan buat demikian. Jika seorang lahir dalam satu keluarga yang berbetulan dikira sebagai Islam, dia akan besar dan dia menganggap diri dia dan dia akan terima Islamlah agamanya. Saya yang lahir dalam keluarga Cina yang mengamalkan atau memegang pada fahaman Kristian, pergi gereja, kahwin di gereja, dan saya juga akan dibawa ke gereja dan saya besar dan ada Bible kat rumah, jadi saya akan dianggap menganuti agama Kristian. Jadi masing-masing akan ikut agama orang tua ni masing-masing. Soalannya, bagaimana anda tahu agama yang anda anuti itu benar? Konsepnya tentang ketuhanan, kejadian, diri, falsafah hidup, kejadian alam, hidup mati apa yang berlaku di akhirat, konsep syurga dan neraka sebagai benar. Kerana kebanyakan perkara tersebut tidak pernah kita alami, kita terima saja. Kebanyakan manusia, dia puas hati dengan keadaan yang dia dapati bila dia lahir dan keluarga dia di dalam suasana dia, sehingga keadaan kaum dia pun dia terima. Kalau dia lahir dalam keluarga kulit hitam, dia terima budaya kulit hitam, dia terima apa jua falsafah hidup masyarakat kulit hitam. Kalau dia lahir dalam keluarga berkulit putih, kaum kulit putih, dia terima juga apa jua falsafah yang dibawa turun-menurun mengenai kulit putih. Mungkin ada satu fahaman, tak kira kaum, dia akan lihat kaum dia ni istimewa. Saya kaum Cina, tentu saya akan terbawa-bawa perasaan bahawa kaum saya ini istimewa. Malah orang Cina dulu sampai sekarang sebenarnya namakan negeri Cina Chungguo. Chung bermakna tengah, tamadun tengah. Yang lain itu bukan tamadun, dinamakan sebagai tidak tamadun dengan istilah kui atau kuai atau hantu, sebenarnya barbarian, tak bertamadun. Ya. Ini berlaku tak kira kita kaum mana, kita lahir dalam keadaan mana, kita besar kemungkinan 99.99%, hampir 100%, akan terima bahasa, tingkah laku, kepercayaan, adat tanpa soal. Malah ia ditanam sejak lahir lagi melalui pendengaran,
melalui pergaulan, melalui percakapan ibu bapa, melalui orang-orang tua, jiran-jiran, orang kampung, diresapi dalam jiwa prasedar kerana belum akil balik. Otak kita ni absorbent mind, dia akan terima saja apa maklumat diberi kepada dia. Kalau kita cerita kepada budak itu ada hantu, ada apa-apalah, jin, jembalang, penunggu di kubur, dia akan takut, dia tak akan mudah pergi ke satu tempat, dia mudah dipengaruhi. Dan kalau kita beritahu dia, kalau baca sekian-sekian ayat, awak akan selamat, dia akan baca ayat itu. Soalan dia, bagaimana kita tahu sesuatu perkara ini benar ke tidak? Apa sumbernya? Ya. Kalau ada siapa beri soalan pun saya boleh tolong jawab. Belum lagi. Okay, so perkara mengikut orang tua ini ada disebut dalam Quran. Banyak kali diberi amaran dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka tidak tahu dan orang tua mereka tidak tahu. Dalam surah Al-Kahf tentang dakwaan Tuhan ada anak. Ini boleh ambil sebagai satu usul, iaitu di sana disebut tidak tahu, iaitu jahiliah. Jahiliah ini bukan satu perkara yang mudah kita tuju kepada seseorang. Awak tak tahu, awak jahil. Ia sepatutnya dimuhasabah pada diri sendiri. Tanya diri sendiri, apa yang aku tahu sebenarnya? Kerana orang yang mendakwa Tuhan ada anak misalnya, bukan mereka tak tahu, mereka sangka mereka tahu. Mereka sangka kitab pada mereka ini benar. Mereka sangka guru pada mereka ini benar. Mereka sangka apa jua ajaran dan dogma pada diri mereka adalah yang betul. Mereka jarang sekali periksa. Cuba tanya diri sendiri, ayat yang anda baca, tahu tak makna dia? Tapi yang lebih penting, satu sikap denial berlaku. Denial bermakna dia pendam apa jua kemungkinan apa yang dia pegang tu salah. Dia kata tak mungkin salah. Nenek moyang saya dah pegang perkara ini. Saya dah dengar semua cerita ini. Malah saya mengalami dia. Pernah saya berdepan dengan kawan satu agama, saya tak mahu sebut. Saya kata, bagaimana awak tahu Roh Kudus pada jiwa anda ini benar? Dia kata dia boleh rasa. Saya kata, bagaimana kalau saya buktikan ayat-ayat yang kamu pegang ni palsu, tidak berasas? Dia kata, awak koyak habis kitab saya pun, saya tetap akan percaya Roh Kudus dan jalan yang saya ambil. Jadi, bagaimana nak sedarkan orang ini bahawa apa yang dia pegang ini mungkin salah, bahawa mungkin ada satu yang benar. Ada kata-kata seorang sufi, seorang ahli sufi menyatakan, dia dah ahli sufi, dah Islam, dah Syekhul Islam. Dia kata, jika ada kebenaran yang lebih daripada apa yang saya ada ini, saya akan pergi kepada dia merangkak. Dan saya gunakan itu bila orang berdebat dengan saya bahawa dia boleh bawa kebenaran atau sesuatu yang lebih benar daripada saya pegang, saya kata saya akan menuju dia merangkak. Kenapa? Kerana ada satu hadis kursi bahawa ilmu itu adalah khazanah, harta, pusaka orang mukmin yang hilang. Ilmu ni boleh hilang. Di mana kamu jumpa dia, kamu tuntutlah dia. Begitu tingginya nilai ilmu. Dan ilmu yang membezakan antara jahil dengan tidak. Jahil dengan mengetahui. Dan ilmu ni tidak boleh diwarisi. Tidak boleh seorang ayah lahirkan seorang anak, lalu anak itu sudah boleh download ilmu yang ada pada bapaknya tanpa diberitahu. Dan bagaimana ayah itu beritahu? Kita tengok ikan, macam mana dia komunikasikan ilmunya kepada anak ikan. Anak ikan ni boleh berenang saja. Begitu juga itik, begitu juga burung, begitu juga binatang, anjing, kucing. Macam tidak ada komunikasi. Tapi manusia ini luar biasa. Kalau kita ada anak, kita tak hantar dia sekolah sampai dia dapat semua A.
dia akan bodoh. Dia tak akan tahu. Dia mesti diajar secara spesifik, secara khusus. Kita mesti beritahu budak itu, inilah kebenaran. Begini. Apa yang dia tahu ialah daripada apa yang dia diberitahu. Dia tak akan tahu apa dia tidak diberitahu. Tapi sekarang, banyak tempat, banyak madrasah, banyak tempat kajian, pengajian, pembelajaran. Kita boleh duduk sana, kita boleh online, kita boleh akses. Cuma kita dengar apa yang diajar. Tak kisah apa yang diajar, tapi apa yang diajar akan jadi apa yang diserap. Apa yang akan diadaptasi menjadi pegangan dia. Ada sekian pegangan. Kita sendiri maklum, di kalangan kita orang Islam pun tidak benar, tidak betul dan salah. Kenapa saya kata demikian? Kerana kelas-kelas belajar Islam terlalu popular, masih popular. Kalau semua orang sudah tahu, dia tak akan rasa ingin tahu lagi. Tetapi satu gejala berlaku bila kita menghadir pembelajaran. Tak kira apa jurusan atau aliran. Orang yang suka ikut aliran itu, selalu kita tengok, kalau tidak taksub, tapi senantiasa hanya terdedah kepada maklumat sekian aliran. Kalau aliran Sunni, tidak akan duduk dalam majlis mengaji aliran Wahabi, yang saya panggil Wahabi yang Salafi. Kalau orang yang duduk dalam Wahabi, tak akan duduk dalam majlis yang mengajar tentang Syiah. Apek sendiri pergi duduk dalam 3, 4, seberapa banyak majlis yang demikian. Saya duduk untuk mendengar, memahati dan membandingkan nota. Ada orang kata, ini tak baik. Awak ikut satu mazhab, awak ikut tu saja, jangan awak campur aduk. Tidak semestinya. Saya belajar banyak kitab, saya akan tercampur aduk dan keliru. Kalau begitu, bagaimana pelajar baru-baru ini 10,000 orang dapat semua A, padahal subjek dia 10 dan lebih. Takkan dia keliru bahasa Melayu dengan Inggeris, ilmu alam dengan sejarah, fizik dengan kimia, dengan biologi, matematik dan sastra? Tidak. Manusia diberikan kebolehan untuk dapat semua A. Macam mana? Jom kita minum sikit, santai. Saya nak baca sikit. Bismillah. Islam ke tak ni? Pelan-pelan kita jawab. Sabar. Orang yang ingin mengetahui ini kadang kita kena sabar. Bang Letrik, Islam ke tak ni? Islam itu soalan yang dia mendalam ni soalannya. Apa maksud dengan Islam? Apa maksud dengan ketidak? Orang Buddha ada kitab ke? Apa nama kitab orang Buddha? Apa kandungan dia? Kan dosa taubat. Okey. Orang Buddha menganggap menamakan kitab mereka Upanishad kalau tak silap saya. Kalau Veda, kalau Hindu Bhagavad Gita. Saya tak baca, saya tak tahu dia dalam bahasa asalnya Sanskrit. Kita terdengar daripada orang cerita secara sedikit-sedikit lah. Apa kandungan dia? Sebenarnya kita Google saja. Ada orang kata, awak pula jadi Ustaz Google. Tidak. Ustaz dulu, zaman Nabi, tidak ada banyak kertas. Dia ada tulang, dia ada batu, dia ada kulit kambing, unta. Dia tulis dengan tinta, dengan dakwat. Bukan kita kata dia Ustaz dakwat, Ustaz kulit. Dan kita hina seseorang tu ikut kulitnya. Apa yang dia pakai. Mungkin dia pakai mobile phone. Macam sekarang, Ustaz pun boleh pakai. Saya pernah tengok Sheikh Mohit Kauli dan Ustaz Mu'in. Dia cekap dengan phone dia untuk cari semua ayat. Dia adalah alat. Jangan terlalu begitu. Yang pentingnya kita nak capai sesuatu. Saya sampaikan sini, saya ajak orang yang dengar ni, TikTok ini bukan untuk semua orang. Kerana TikTok saya ni berpuluh saja yang mendengar. Lepas tu kat YouTube beratus orang. Saya akan buat post kat Facebook. TikTok saya tahu berjuta orang lain dia akan tengok benda lain. Itu hak masing-masing. Tapi siapa yang pilih untuk tengok sini ialah saluran berbicara, mendengar dan berfikir. Kenapa kita suka berfikir atau tidak? Ialah kerana memori kita, pengalaman kita dan suruhan orang tua kita. Kalau orang tua kita suruh, awak jangan fikir lagi.
kita tak besar kemungkinan tak akan fikir lagi. Kalau orang tua kita, guru kita suruh kita, jom berfikir. Tidakkah kamu lihat? Tidakkah kamu berfikir? Kenapa awak cakap begitu? Ini cara persoalan dinamakan Socratic Method, iaitu ikuti seorang ahli falsafah Yunani bernama Socrates yang amat masyhur. Socratic Method ialah cara mengajak anak tanpa memberitahu anak jawapannya. Katakan anak tanya, ayah, kenapa rumput hijau? Kita jangan beritahu dia, oh dia hijau kerana klorofilnya atau kerana membalikan cahayanya. Kita tanya dia, kenapa langit biru? Jawab dengan soalan bertujuan untuk buat dia terfikir. Quran, kalau kita baca maksudnya, penuh dengan ajakan berfikir, berbanding, memuhasabah, merenung. Semua Nabi diajak untuk berfikir. Ara'aita alam tara kaifa wa min ayatihi khalqus samawati wal ard inna fi zalika laayatin liqaumil aqilun. Sedemikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang ada akal. Akal begitu penting kerana akallah satu senjata pada diri kamu. Dan kamu tak boleh mengawal benda di luar daripada kamu. Kamu tak boleh mengawal, memesan ilmu itu datang. Saya berdoa, Tuhanku berikan aku ilmu laduni. Dan dia tak datang begitu saja. Tidak ada mimpi pada saya. Tidak ada dengan cara yang sakti, yang magic. Tak ada seorang pun dapat. Tetapi ada satu kitab bernama Quran. Itulah mukjizat yang ada. Dan tujuan Quran ini diturunkan, dikosongkan dari segala sakti dan mukjizat. Dalam surah Al-Qamar, orang mencabar Muhammad. Panggillah Tuhanmu, memisahkan bulan. Ada orang berpandu hadis menyatakan bulan dipisah, ada buktinya, ada bukti daripada tulisan Cina, ada bukti daripada pelbagai sumber. Tapi perhati ayat tu, baca surah Qamar. Dia mencabar kita guna semata-mata firasat sendiri. Jangan kamu jatuh cinta kerana dia beri kamu wang. Jangan kamu dengar Muhammad kerana dia boleh buat mukjizat. Kalau begitu, iman itu tidak dikira. Pintu taubat sudah tutup. Tidakkah kamu cukup Tuhan menjadikan kamu, lalu kamu merenung? Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung dan pembawa cahaya. Tuhan kita mahu kita beriman kepada dia secara tersendiri. Bukan kerana suruhan ibu bapa, bukan suruhan orang lain, bukan kerana masalah hidup kita. Kerana Allah sebut dalam Quran dua keadaan di mana orang yang beriman demikian akhirnya ingkar, fasik, kufur, na'udzubillah. Iaitu, satu, dia beriman kerana dia susah. Dia sabar. Dalam keadaan susah, dia rasa inilah ajaran betul. Inilah yang dijanjikan akan diseksa, ditindas. Lalu dia beriman. Beriman itu tidak sempurna. Kerana Allah menyatakan, Allah datangkan kepada dia kemewahan. Dia tak sangka. Dia tak minta. Dia kata, aku sabar dengan ujian daripada Allah. Lalu Allah datang kepada dia kemewahan. Ubah keadaan dia. Dia pun berubah pegangan dia. Dia mewah dan dia rasa sesuatu yang lain. Entah apa. Lalu dia tidak lagi beriman. Tidak bersyukur. Lalu jatuh kafir. Allah cerita lagi satu keadaan di mana manusia itu dalam keadaan mewah kaya. Lahir sudah ada sudu emas dan perak dalam mulut dia. Born with a silver spoon in his mouth. Her mouth. Tapi dia bersyukur kerana dia tengok orang tua dia semua bersyukur. Pergi masjid, pergi tempat ibadat, sentiasa bersedekah. Dia pun rasa beriman. Tuhan mengiktirafkan dia beriman. Lalu diuji dengan kesusahan yang dia tak pernah rasai.
lalu dia hilang keimanan dia. Ini adalah Quran. Apabila disebut dalam Quran, bermakna ia mesti berlaku dan berlaku kepada anda. Tidak ada satu ayat Quran akan berlalu begitu saja. Dalam surah Wadduha, dia kata dalam keadaan kamu tidak ada sesiapa, Allah datang jaga kamu, mesti akan berlaku pada diri saya dan anda juga. Dia menyatakan dalam keadaan kamu papa, kami mengkayakan kamu, mesti berlaku pada anda dan saya juga. Dia menyatakan kamu dalam kegelapan lalu diberi cahaya, petunjuk akan berlaku. Tidak ada seorang pun lalu hidup dia daripada lahir sampai mati dalam keadaan tidak berubah, tidak tercabar, tidak teruji, tidak terduga, tidak tergoda, tidak tergertak. Ramai orang baru ini digertak. Tengok bagaimana mudah mereka tunduk kepada gertakan. Tak kira gertakan itu apa. Kalau anda tak buat ini, anda akan dipecat. Anda akan diambil tindakan tata tertib. Saya ada kawan-kawan yang kena gertakan. Saya tengok muka mereka pucat. Mereka tanya dengan saya dengan begitu risau. Apa saya nak buat apa? Mana saya dah dapat sumber pendapatan? Anak saya kecil lagi. Ada yang pergi sekolah. Mereka tak dapat pergi sekolah. Gertakan, saya kata. Baca ayat Allah. Surah Yunus 60 sehingga 66. Diceritakan keadaan manusia dan berita dusta dunia. Jadi, sekarang soalannya ialah kepada diri kita. Kerana kita yang wajib dihadapi ujian. Jangan kamu kata kamu beriman menurut Quran, melainkan wajib diuji. Ayat Allah. Dan ujian itu dijalankan dengan dua kondisi atau syarat. Satu, anda akan diuji ikut tahap kamu. Tidak lebih teruk, tidak lebih ringan. Kalau tahap kamu pelajar, kamu diuji dengan peperiksaan. Dapat 10A, nak tengok melayang ke mana. Kalau kamu seorang bapa, kamu akan diuji dengan tanggungjawab keluarga. Kalau kamu seorang wanita, akan diuji dengan perhiasan wanita. Kalau kamu seorang lelaki, akan diuji dengan nafsu sebagai lelaki. Kalau anda seorang kaya, akan diuji dengan cabaran sebagai seorang kaya. Kalau kamu seorang ustaz, kamu akan diuji cara ustaz. Kalau kamu seorang wali pun akan diuji. Tak ada siapa terlepas dari ujian. Hatta Nabi pun diuji dan diberi amaran dari Allah sendiri. Jika kamu menyimpang, kami akan ganti kamu. Jika mereka menyimpang, meninggalkan kamu, Muhammad, cukuplah. Yes. Cukuplah. Dan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum alaykum bi mu'minin rasulih. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Jika sahabat-sahabat yang kamu bawa ini meninggalkan kamu, umat yang kamu bawa meninggalkan kamu, wahai Nabi, cukuplah. Hasbi Allah. Cukuplah. Katakan cukup. Kalau apa yang kamu perjuangkan ditinggalkan untuk kekalkan iman kamu, hasbunallah ni'mal wakil. Katakanlah cukuplah Allah bagi aku. Lain saya tak perlu. Bolehkah kita kata demikian? Inilah agama yang lurus. Bagaimana nak sampai agama yang lurus itu? Mesti ada orang sampaikan. Kalau tak ada orang sampaikan, mustahil kita akan sampai fahaman itu. Kalau orang sampaikan ilmu lain, kita akan sampai ilmu lain. Kalau ilmu itu palsu, palsulah pegangan kita. Jadi kita mesti risau yang kita pegang ini tak cukup lengkap atau benar. Kita perhati banyak ceramah diadakan. Apa hasilnya daripada makmum yang keluar dari majlis ceramah itu? Bagaimana perasaan mereka? Hampir kepada Allah? Atau takut bayang-bayang? Atau memuja padri-padri? Memuja pendeta? Min dunihi, ada pemisahan antara mereka dengan Allah. Takut selain daripada Allah. Selepas dia tengok sokmek, tengok itu grup WhatsApp, tengok itu saluran Facebook ke apa, dia dalam keadaan risau, lebih jauh dari Allah itu. Dia keadaan gabra panik, lebih jauh daripada Allah. Tapi dalam keadaan tenang,
Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah ni dalam hati mereka tidak takut dan tidak gementar, rapat dengan Allah. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Disebut sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Itu keadaan yang kita mahu. Saya diuji dengan pemotongan kaki, saya bersyukur. Alhamdulillah. Dalam Bible pun sebut, dalam Kristian Injil pun sebut, bila kita uji yang potong kaki, Allah ganti di akhirat. Ini teringat satu kata-kata Jesus dalam Bible. Dia kata, kalau mata kamu berdosa, cabut mata kamu keluar dan campak dalam neraka. Lebih baik kamu masuk syurga buta daripada seluruh badan kamu bakar dalam neraka. Jika tangan kamu lakukan dosa, ingkar kepada Allah, potong tangan, makan rasuah, potong tangan kamu, baik masuk tangan kudung dalam syurga daripada seluruh badan kamu masuk dalam neraka. Kalau lidah kamu cakap dusta kepada Allah, potong lidah kamu, lebih baik kamu masuk dalam syurga, keluar bisu daripada kamu masuk neraka seluruhannya, dan seterusnya. Ini dalam Bible, saya teringat kerana baca itu. Terima kasih. Ya. Bagi mereka yang tak sampai begitu, apakah kita insaf? Jadi cerita ini menginsafkan kita. Jadi lagi satu jalan ilmu ialah kisah-kisah perbandingan. Jadi suka tak suka, kita kena keluar dari tempurung kita. Kalau kita ada satu guru saja, kita perlu berpindah guru. Ini orang marah ni. Tapi awak perhati semua imam. Mereka pelbagai guru. Pelbagai guru. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Pelbagai guru mereka. Tapi hari ini, bagaimana keadaan itu? Ini sebagai untuk renungan, ya. Saya bukan troll sesiapa. Saya mengajak kepada pembaharuan agama kita, supaya kita kembali rapat, kita boleh bersatu. Sekarang kita tak boleh bersatu. Kenapa soalannya? Saya sering tanya, pelbagai jawapan, masing-masing mengutuk masing yang lain. Ya, saya ada diabetes, saya pernah operate mata, buang bisu, penyakit. Ini banyak penyakit diabetes, ya. Tentu sekali lah saya rekomen Habatus Sauda. Kerana cara Habatus Sauda, saya terang sikit, ya. Cara Habatus Sauda mengubat menurut Profesor Mustafa Ali Muhammad, saya berbicara dengan dia, dia kata, ialah sebenarnya badan kita kondisi perfect, baik, dengan organ jalan baik. Dia tidak ada ubat, dia tidak ada penyakit sebenarnya. Dia adalah masalah immunity. Contohnya buat pinggang, diabetes, ya. Hati dan pankreas, dan liver dan limpa, bila dia fungsi tak baik kerana makanan toksik, enjin tak baik, macam kereta enjin tak baik, dia overheat lah, dia panas lah, dia akan breakdown. Itulah penyakitnya. Penyakitnya ialah enjin kita tak baik. Jadi berpuasa adalah cara terbaik untuk ubati, pasal dia bagi rehat enjin. Lepas tu makanan Habatus Sauda, madu ada sini, vitamin C, D dan zinc. Ini sajian, yang saya tolong jual juga dari Profesor Mustafa Ali Muhammad. Ini semua dia tolong bersihkan enjin supaya enjin itu jalan balik, maka bersihkan gula sebagainya. Ubat daripada barat, dia hanya pergi cairkan darah, hilangkan kegulaan dalam darah, levelkan balik insulin. Itu macam pergi tukar minyak, tapi enjin tu masih tengah teruk. Itu lebih kurang lah falsafatnya. Jadi terima kasih kerana berkongsi. Ramai orang kita saya dapati tidak jaga makanan. Walaupun dia berpuasa, dia buka puasa dengan apa? Kita semua tahu dia buka puasa macam mana. Sebaiknya buka puasa dengan sedikit benda-benda yang organik. Nasi perang, sup tulang, organ, buah-buahan, tanpa gula putih, tanpa nasi putih, tanpa mie, Maggi mee, benda-benda proses fast food. Semua orang tahu
Tapi kerana nafsu, kerana adat, kerana budaya, daripada kecil, payah. Tapi terpulang pada kemauan masing-masing. Dan jangan tunggu sehingga kita dalam keadaan kaki nak dipotong. Alhamdulillah Apek ni dan umur yang lanjut ini, Alhamdulillah. Saya bila memeluk Islam, saya kaji tentang fadilat puasa dan juga stres. Stres lawannya tafakur atas ayat-ayat Allah. Mengamalkan ayat-ayat Allah. Bukan amalan membaca ayat Allah. Baca dan amalkan lain. Baca Fatihah dan faham Fatihah lain. Baca belum tentu dapat fadilatnya. Faham lebih peluang memahami. Syaitan pun boleh baca ayatul kursi. Kalau kita baca macam syaitan, tak akan datangkan apa-apa kerana syaitan membaca. Tapi kita kalau baca, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada sesiapa pun boleh bawa apa syafaat melainkan dengan izinnya, bermakna tak boleh jampi dia pun. Kerana izin dia yang maha agung, maha penentu. Macam yang di-Pertuan Agong kata, tanpa izin saya, tak ada siapa boleh bubar parlimen. Maknanya parlimen tak akan boleh bubar. Mesti memuaskan kehendak raja. Bukan boleh kata, kita dah penuhi syarat lah, kena bagi izin. Itu bukan nama izin tu. Itu namanya cuba jampi raja. Sekarang ramai cuba jampi Allah. Allah tidak boleh dijampi. Kalau boleh dijampi, tokong sudah lama buat. Kalau boleh dijampi, orang asli sudah lama buat. Kalau boleh dijampi, orang Kristian sudah lama buat. Tapi mereka baca boleh halau jin juga. Itu berbetulan. Kerana Harut Marut kata, ia adalah cubaan, godaan. Saya pernah halau jin, tapi saya sedar bukan saya yang halau. Saya halau sihir apa bukan. Saya diuji. Sebenarnya Allah yang uji saya. Itu cara pembacaan saya. Saya tahu orang tak setuju kerana pembawaan yang mereka lalui. Tapi saya lalui satu proses tersendiri. Saya buang semua ilmu yang lama. Saya koreksi dan saya periksa. Dan ilmu yang baru iaitu Al-Furqan. Al-Furqan makna dia satu penapis antara hak dan batil, iaitu Al-Quran, dinamakan sebagai Al-Furqan. Di samping Al-Huda, beri petunjuk, An-Nur, penerangan. Al-Quran adalah makam hakul yakin. Tidak ada yang lain boleh sampai. Mari saya berharap kita dapat merenung kebaikan. Janganlah tengok siapa yang berucap, tengok apa yang diucap. Mudah-mudahan melalui itu Allah berikan kita satu himmah, keinginan kepada ilmu. Salam Apek Man daripada Azmi King Castle. Pernah dengar? Apa khabar hari ini? Terima kasih, saya khabar baik. Bagaimana anda, saudara? Berzikir dan selawat selalu. Ya, ramai orang berzikir dan selawat, tapi saya minta awak memeriksa balik dari mana kamu belajar berzikir, cara begitu. Kerana saya juga belajar dan saya berhenti memikir dulu dari mana sumber, dan saya sekali lagi rujuk balik pada hakul yakin. Dan saya lakukan zikir ikut hakul yakin. Itu yang sering disebut berdiri, duduk sambil berbaring, lalu lihat kejadian. Zikir itu ialah memahati. Zikir itu ialah melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. Kalau dia mengajar epistemologi, linguistik, bahasa kebenaran, cara nak gunakan. Banyak lagi boleh didalami. Kita akan senantiasa berfikir itu. Kerana saya percaya kebanyakan amalan kita, zikir termasuk, adalah ikut-ikutan. Dia feel good, dia shock, seronok. Bukan saja pada golongan kita ini, ramai golongan seluruh dunia, beragama atau tidak beragama. Tak kisah apa label agama, mereka ada mantra mereka.
Ada dalam bahasa Cina mak saya kata dimkeng lah. Macam itulah mak saya tak faham. Tapi bila saya mula faham maknanya, saya subhanallah. Sesungguhnya dalam zikir, dalam ayat itu ada makna sekiranya kita mengetahui. Okeylah, dah nak gelap. Alhamdulillah baik, terima bagus sama-sama baik. Allah yang memberikan kebaikan, semoga Allah meneruskan kebaikan kita dan memudahkan kita bila menghadapi ujian yang dia janjikan. Memang bergantung sesungguhnya kepada Allah, kita tidak ada daya upaya, tetapi ilmu yang diberikan wajib, akal yang diberikan wajib digunakan, kerana di akhirat esok akan ditanya, akan dicabar dua ini. Bukankah keterangan sudah sampai kepada anda? Bermakna ilmu. Bukankah kamu diberikan akal? Bermakna gunakan untuk berfikir. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.